Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Allah yukhriju qauman minan nar bisyafa'ah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, annallaha yukhriju qauman minan nar bisyafa'ah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan satu kaum daripada neraka kerana syafa'ah ataupun kerana pertolongan dan pembelaan orang yang tertentu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hadis ini dapat kita faham bahawa di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah di hari akhirat esok Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tolong kita kalau kita masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Minta berlindung dengan Allah daripada masuk neraka. Tapi oleh kerana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ditakdirkan kita masuk neraka, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bagi syafaat, boleh bagi pertolongan. Nabi boleh bela kita. Kerana pembelaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita daripada neraka dan masuk kita ke dalam syurga. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi sya'irah, summa yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu qalbihi minal khair ma yazinu sya'irata burrah, ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، أو كما قال، hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, akan dikeluarkan daripada neraka mana-mana orang yang ada sebut la ilaha illallah. Maksudnya orang Islam. Orang Islam, dia dosa banyak mana pun, kalau dia mati sebagai orang Islam. Orang Islam, kalau dia dosa banyak mana pun, tapi dia mati sebagai orang Islam, dia akan dikeluarkan juga satu hari daripada neraka. Dia orang Islam, dia buat dosa banyak. Kerana dosa banyak, dia kena masuk neraka.
Tapi oleh kerana dia mati sebagai orang Islam yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia boleh keluar daripada neraka dan boleh masuk syurga. Walaupun iman yang ada dalam diri dia, Nabi kata wa kana fi sya'irah, sebesar biji gandum aja. Terus. Maknanya cukup teruk, tapi Islam. Tapi Islam yang minum arak, tapi Islam yang berzina, tapi Islam yang berjudi, tapi Islam yang cukup bergelumang dengan maksiat. Tapi dia Islam. Dia minum arak, dia kata arak haram. Tapi dia kata dia tak boleh berhenti kerana dia bertagih. Dia tidak menafikan haram arak, dia Islam. Tapi dia Islam yang berdosa kepada Allah. Dia Islam, tapi dia berjudi. Dan dia mengaku tentang haramnya judi. Tapi dia kata tak upaya, dia tak boleh nak berhenti daripada main judi. Dalam keadaan dia tahu kata judi itu haram. Dia Islam, tapi dia Islam yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang macam ni ada di kalangan mereka ni, iman ada, tapi iman ni disebut oleh Nabi SAW wa kana fi sya'irah. Iman dia ni besar gandum aja. Dia akan dapat peluang untuk keluar daripada neraka masuk syurga. Demikian juga kata Nabi SAW, summa yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah. Dan akan dikeluarkan juga daripada neraka orang yang sebut la ilaha illallah masih hidup. Maknanya dia masih hidup, dia Islam, sampai mati tak terbatai Islam dia. Dia masih Islam tapi dosa cukup banyak. Apa yang Allah larang dia buat, apa yang Allah tegah dia buat, apa yang disebut sebagai dosa besar dia buat. Tapi dia masih Islam. Dia tidak mengharamkan benda halal dan dia tidak menghalalkan benda haram. Cuma dia satu orang yang tak boleh berhenti daripada buat dosa. Nabi SAW kata iman dia ma yazinu qalbihi minal khair ma yazinu sya'irata burrah. Iman dia ada besar beras ada. Beras dengan gandum, beras kecil lagi, gandum besar lagi. Hak iman besar gandum pun satu hari dia keluar daripada neraka, dia masuk syurga. Hak iman besar beras kecil lagi daripada gandum pun kalau dia mati Islam, ada juga iman dalam hati dia. Satu hari dia akan keluar daripada neraka, dia akan masuk syurga. Dan Nabi kata summa yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu dzarrah. Demikian juga Nabi SAW kata akan dikeluarkan daripada neraka satu orang yang di atas dunia dia Islam, sampai mati dia merupakan orang Islam, tapi orang Islam yang cukup asi, yang cukup banyak buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh kerana ada iman dalam hati dia, iman itu ma yadinu zurrah, besar zarrah, besar debu aja, tapi masih ada iman. Dia akan dapat peluang keluar daripada neraka dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Islam ni cukup mahal. Islam ni cukup mahal kerana Islam aja. Kerana Islam aja Allah akan bagi dia masuk syurga. Setelah dia dibalas segala dosa yang dia buat ni, dia dibalas dengan azab dalam neraka. Macam mana bentuk balasan azab Tuhan nak bagi ke dia? Wallahu a'lam, Tuhan saja yang mengetahui. Tapi di ujung pembalasan itu, dia masih ada ruang, masih ada peluang untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu akhir ahli an-nar khurujan minha wa akhir ahli al-jannah dukhul al-jannah. Rajulun yakhruju minan nari khabwah. Nabi SAW bersabda, Nabi kata sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu. Nabi kata dalam ramai-ramai manusia ni, Nabi kata aku ni, inni la a'lam, aku orang yang paling tahu akhir ahli nar khurujan minha. Siapa dia penghuni neraka yang akhir sekali keluar daripada neraka untuk masuk syurga? Nabi kata aku tahu. Aku tahu siapa yang dia ni asalnya penghuni neraka dan dia last sekali keluar daripada neraka untuk masuk syurga. Wa akhir ahli al-jannati dukhul al-jannah.
dan orang yang penghabis masuk syurga. Aku tahu siapa dia. Nabi kata. Kata Nabi SAW, wa akhira ahli al-jannah dukhul al-jannah ar-rajulun yakhruju minan nari khabwa. Nabi kata orang yang penghabis sekali masuk syurga, dia keluar daripada neraka dalam keadaan khabwa, dalam keadaan merangkak keluar. Ibarat kata kena pupui teruk. Nak jalan keluar pun tak larat. Apatah nak lari keluar, apatah tak boleh. Nak berjalan keluar pun tak larat. Dia keluar daripada neraka ni hal keadaan dia khabwa, hal keadaan merangkak mengesot keluar daripada neraka ni. Fa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala lah. Tuhan kata ke dia, Tuhan kata izhab fa adkhulil jannah. Tuhan kata pergi keluar, dia masuk syurga. Dia penghabis dah. Tak ada orang yang selepas daripada dia yang akan keluar daripada neraka untuk masuk syurga. Tak ada dah. Dia orang penghabis sekali keluar daripada neraka untuk masuk syurga. Penghabis keluar daripada neraka, penghabis masuk syurga. Bila keluar saja Allah Subhanahu wa taala kata dekat dia, pergi masuk dalam syurga. Fayatiha, maka dia pun berjalan nak pergi ke syurga. Fayukhayyalu ilaih annaha mal'a. Sambil duk berjalan nak pergi ke syurga tu, dia duk khayal dalam fikiran dia, annaha mal'a. Dia kata tak ada tempat dah dekat aku. Syurga ni tentu dah penuh. Orang penghabis. Maka dia khayal dalam kepala dia, annaha mal'a. Dia kata tak ada dah tempat dalam syurga ni. Aku lasti, mana ada tempat dah dekat aku. Fayarji', maka tak ada nak sampai syurga, patah balik. Patah balik mai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul ya Rabbi wajadtuha mal'a. Dia kata dekat Tuhan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wajadtuha mal'a. Aku dapati syurga dah penuh. Dia tak pergi pun, tapi dia duk berasa lagu penuh dah. Maka dia patah balik, dia mai dekat Tuhan, dia kata ya Rabbi, wahai Tuhanku, wajadtuha mal'a. Aku dapati syurga penuh dah, tak ada tempat untuk aku. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lah. Tuhan kata kat dia lagi, izhab fa'udkhulil jannah. Tuhan kata pergi masuk syurga. Udkhul al-jannah, pergi masuk syurga. Qala fayatiha, Nabi kata dia pun beralih pergi pula. Berjalan nak pergi ke syurga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Tak boleh jadi. Hati tu ingat kata kalau pergi pun buat penat aja. Syurga tentu dah penuh dengan orang yang masuk dulu pada dia. Fayarji', patah balik pula dekat Tuhan. Fayaqul ya Rabbi wajadtuha mal'a. Kali kedua patah balik mai dekat Tuhan, dia kata wahai Tuhanku, wajadtuha mal'a. Aku dapati syurga dah penuh. Tak guna aku pergi pun, tak ada tempat dah kalau pergi. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lah. Tuhan kata lagi sekali dekat dia, izhab. Tuhan kata pergi. Fa'udkhulil jannah, dimasuk syurga. Tuhan kata 3 kali Tuhan suruh dia. Tuhan kata, aku kata pi, hang kena pi. Pi sampai masuk syurga, jangan pi sekerat jalan patah balik. Qala, kata Nabi, fayatiha, maka dia pun pi. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Tak boleh nak hilang daripada fikiran dia. Dia duk berasa pi pun tak guna, sebab syurga tentu dah penuh. Fayarji', patah balik pula mai dekat Tuhan. Fayaqul, dia kata dekat Tuhan, ya Rabbi wajadtuha mal'a. 3 kali patah balik mai kata benda yang sama. Wahai Tuhanku, aku dapati syurga dah penuh, aku tak ambil lah, dia kata. Fayaqulullahu lahu, Tuhan kata dekat dia, izhab fa'udkhulil jannah. Tuhan kata pi, dimasuk syurga. Jangan duk buat macam ni. Aku kata pi, pi. Aku kata masuk, sampai masuk. Jangan pi sekerat jalan patah balik. Fa inna laka mithla dunya wa 'asharatan amsalha. Tuhan kata hampi, tempat yang aku sediakan untuk hang di dalam syurga itu 10 kali ganda besar dunia yang hang pernah tengok dulu. Kali ketiga Tuhan kata kat dia macam tu. Hang pi, Tuhan kata. Kalau hang pi, hang sampai di syurga, hang akan dapati fa inna lak, sesungguhnya bagi kamu, syurga yang aku sediakan bagi kamu tu, asyarata amsalid dunia, 10 kali dunia yang hang duk berasa besar dulu ni, 10 kali besar tu aku bagi dekat hang di dalam syurga sana. Fayaqul,
Maka kata dia, atas kharbuni, atas kharbi, atau atadhahaku bi. Dia kata, ya Allah, adakah kamu nak mengolok-olokkan aku? Dia kata dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, adakah kamu ni nak buat main-main dengan aku? Adakah kamu ni atadhahaku bi? Adakah kamu ni nak mentertawakan aku? Kalau bahasa kita lah, kita kata, kamu nak peli aku kan? Duk suruh aku pergi tempat yang semua orang dah pergi dah. Tempat yang semua orang dah isi dah. Nak suruh aku pergi, kata pula tempat yang disediakan kepada aku ni 10 kali ganda dunia yang aku biasa tengok dulu. Adakah kamu nak buat main-main dengan aku? Adakah kamu nak mempermain-mainkan aku? Adakah kamu ni saja nak mentertawakan aku? Wa antal malik. Dia kata, sedangkan engkau ya Allah, engkau raja. Kamu tak payah buat dekat aku macam ni. Aku tak terlawan dengan kamu. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ni, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik. Abdullah bin Mas'ud yang ada sama dalam majlis itu, Abdullah bin Mas'ud kata, aku dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu cerita hadis ni, Nabi kelihatan dhahik. Kelihatan Nabi ni macam gelak. Nabi senyum, gelak. Hatta badat nawajizuh, sehingga nampak gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gelak bila Nabi cerita ni. Nabi kata, hampa tahu dah, di hari akhirat esok, orang yang last sekali keluar daripada neraka, last sekali masuk syurga, akulah orang yang paling kah. Orang tu akan keluar daripada syurga hal keadaan dia merangkak, mengesok. Bila mai depan Tuhan, Tuhan kata kat dia, hampir masuk syurga. Dia pun pergi. Dia pergi sekerak jalan patah balik. Dia habang dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah, syurga dah penuh. Tuhan kata, pergi dan masuk. Dia pergi sekerak, dia patah balik. Sampai 3 kali duduk jadi macam tu. Kemudian Tuhan kata dekat dia, hang pergi. Syurga yang aku sediakan untuk hang, 10 kali ganda dunia yang hang duk rasa besar dulu ni, 10 kali ganda besar tu aku sedia dekat hang dalam syurga. Sehingga kan hamba Allah yang last kali keluar daripada neraka, last kali nak masuk syurga ni, dia berasa macam Tuhan nak buat main-main dengan dia, Tuhan nak melawak dengan dia. Maka dia kata dekat Tuhan, ya Allah, engkau Malik, engkau raja pada hari ini, tak payahlah permainkan aku macam ni. Dia kata, buat hak betul dekat aku. Aku tak kisah apa pun nak bagi dekat aku. Tuhan kata dekat dia, tak, syurga yang aku bagi dekat hang 10 kali ganda besar dunia yang hampir setengok masa hang hidup di atas dunia dulu. Nabi bila cerita benda ni, Nabi gelak. Gelak Nabi ni sehingga nampak nawajizuh, nampak gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, fakana yuqalu zak adna ahli jannati manzilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah tempat bagi penduduk syurga yang paling koman. Paling koman dalam syurga, dia dapat kawasan 10 kali ganda besar daripada besar dunia yang dia biasa tengok ni. Tuan-tuan boleh bayang tak orang yang dapat masuk syurga awal, macam mana ganjaran yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang masuk syurga awal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada 3 hadis yang kita baca dapat kita simpulkan. Yang pertama sekali, Islam tu penting. Ni semua yang kita baca ni, kalau tak ada Islam tak dapat kat kita. Kerana Islam, Allah bagi rahmat dekat kita di hari akhirat. Maka Islam itu penting. Kerana Islam itu, kita dihargai sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pengajaran yang dapat kita ambil daripada 3 hadis ni ialah, jangan banyak buat dosa. Kerana banyak buat dosa menyebabkan lambat kita nak keluar daripada neraka. Jangan banyak buat dosa. Kerana banyak buat dosa menyebabkan kita lambat nak keluar daripada neraka. Yang ketiga, kesimpulan yang boleh kita ambil ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, dialah satu-satunya Nabi yang boleh memberi syafaat besar kepada kita di hari akhirat esok. Maka oleh kerana itu, sayanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 78. Muka surat 78. Kita masih lagi berada dalam tafsir suratul Baqarah ayat 234. Ayat 234. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Dan segala laki-laki yang mati daripada kamu.
dan meninggal mereka itu akan isteri. Yatarabbasna bi anfusihinna, maka hendaklah beriddah isteri-isteri mereka itu dengan sendiri mereka itu 4 ashhurin wa 10, 4 bulan 10 hari, yakni dengan malamnya sekali, jika tiada hamil. Jika hamil maka iddahnya dengan beranak, dan iddah amah yakni hamba setengah daripada yang demikian itu, yakni dengan sunnah, yakni bersabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, malam ni kita nak sambung ayat ni, ayat 234 daripada suratul Baqarah. Tajuk yang kita nak tengok pada malam ini ialah cerita tentang iddah wafat, iddah bagi orang perempuan yang kematian suami. Daripada ayat yang kita baca dapat kita faham bahawa iddah wafat ialah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari berapa hari? 4 bulan tu ada 120 hari. Tak, 4 bulan sebulan 30 hari, 30 kali 4 120 hari. 120 hari tambah lagi 10 hari. Jadi 130 hari. Pasal apa? Pasal apa iddah wafat ditentukan 4 bulan 10 hari? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dia menjelaskan pasal apa Tuhan letak 4 bulan 10 hari sebagai iddah, tempoh tunggu bagi perempuan yang kematian suami. Dia balik kepada hadis Nabi SAW, hadis yang Nabi kata 40 hari satu orang laki-laki, satu orang perempuan bersama. Satu orang laki-laki, satu orang perempuan bersetubuh. Benih masuk dalam orang perempuan ni, dalam masa 40 hari dia menjadi nutfah. 40 hari. Daripada hari suami bersama dengan isteri dia, air mani dia panggil nutfah. Dia akan kekal dalam bentuk air mani, dalam bentuk nutfah selama 40 hari. Kemudian 40 hari yang kedua dalam bentuk alaqah, dalam bentuk darah. Air mani sudah bertukar menjadi segumpal darah. Kemudian lagi 40 hari dia bertukar menjadi mudrah. Mudrah makna dia seketui daging. Selepas daripada 40 hari yang ketiga ni, 40 hari pertama air mani, 40 hari yang kedua alaqah, 40 hari yang ketiga mudrah. Selepas daripada tu, maksudnya selepas daripada hari yang ke-120, ditiupkan roh ke dalam janin itu. Maknanya selepas daripada 4 bulan baru roh ditiupkan. Kalau roh tiup dalam masa 10 hari, janin akan bergerak. Maka ketika itu baru tahu perempuan tu betul-betul mengandung ataupun tidak. Maka tempoh 4 bulan 10 hari itu tempoh yang cukup untuk nak memastikan perempuan ni mengandung ataupun tidak anak suami dia yang mati. Kalau selepas 4 bulan 10 hari didapati perempuan ni tak ada apa-apa dalam kandungan dia, maka perempuan ni layak untuk menikah dengan suami baru. Kerana itu Islam menentukan iddah wafat ataupun tempoh menunggu bagi isteri yang kematian suami selama 4 bulan 10 hari. Tuan-tuan tengok betapa saintifiknya ayat Quran. Betapa saintifiknya ayat Quran. 1400 tahun dulu sewaktu Quran turun, pada masa tu ilmu biologi tak ada lagi. Pada masa tu orang tak tahu lagi tentang cerita janin dalam kandungan apa, semua orang tak tahu lagi. Quran dah main dengan ayat yang macam ni. Hadis Nabi dah main dah bagi tahu 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudrah, dan selepas daripada 120 hari itu ditiupkan roh. Hadis Nabi SAW dan Quran dah menjelaskan tentang benda ni. Maknanya Islam, agama kita ni Islam yang sangat saintifik. Begitu. Maka tidak heran orang-orang yang ahli dalam biologi macam Profesor Dr. Maurice Bucaille, dia boleh masuk Islam. Sebab dia orang bidang biologi. Bila dia buat kajian terhadap ayat Quran, dia mendapati ayat Quran secucuk dengan biologi. Dan dia mendapati tidak ada percanggahan di antara ilmu biologi dia dengan Quran yang diturunkan sewaktu orang tak reti tentang ilmu biologi. Quran sudah mendahului bidang sains pada ketika itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itu di antara hikmah kenapa orang perempuan yang kematian suami disuruh beriddah selama 4 bulan 10 hari. Firman Allah, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, maka apabila lepas iddah mereka itu, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ,
maka tidak mengapa atas kamu, wahai wali. Maksudnya wali sudah tidak berdosa pada barang yang kerja mereka itu, yakni yang dikerjakan oleh perempuan janda tadi pada diri mereka itu, daripada menghias diri dan daripada melentang daripada melentang bagi pinangan orang dengan yang kebaikan pada syarak. Selepas tempoh iddah wafat tadi, perempuan ni laki dia mati 4 bulan 10 hari, dia kena duduk dalam keadaan iddah wafat. Dia dilarang berhias-hias, dia dilarang berseronok-seronok, dia dilarang tunjuk hidup cara bermewah-mewah, dia dilarang daripada terlalu bersosial dalam tempoh masa 4 bulan 10 hari itu. Dia lebih dinasihatkan supaya berkurung di dalam rumah, kalau keluar atas keperluan yang tak dapat elak saja. Selepas daripada komplit 4 bulan 10 hari, kalau dia nak berhias-hias, kalau sekiranya dia nak keluar pergi bermasyarakat dengan orang keliling rumah dia, maka pada ketika itu dia boleh buat, dan wali dia tidak menanggung dosa atas perbuatan dia. Selepas daripada 4 bulan 10 hari, dia boleh dipinang oleh sesiapa saja. Selepas daripada 4 bulan 10 hari, dia boleh dah jadi macam orang biasa. Selama 4 bulan 10 hari, dia kena duduk di dalam iddah wafat, dia kena duduk dalam suasana berkabung. Habis 4 bulan 10 hari, dia nak hidup macam orang perempuan lain biasa-biasa, itu sudah tidak jadi salah. Bagi dia pun tak salah, bagi wali dia, pak dia kalau masih ada pun tak salah kalau anak janda dia pergi buat macam tu. Sudah tidak jadi salah. Dengan syarat dia kata apa? Dengan yang kebaikan pada syarak. Dengan syarat jaga adab sopan dari segi syarak. Itu saja. Firman Allah, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan bermula Allah Ta'ala dengan barang yang kamu buat itu amat tahu batin serta zahir. Allah Ta'ala tahu apa yang dibuat oleh dia ni. Kalau dia buat dengan niat yang baik, Allah tahu. Walaupun tohmahan ada, orang kata tengok tu janda berhias lah, orang kata tengok tu janda macam-macam orang nak kata. Tuhan kata apa? Tuhan kata wallahu bima ta'maluna khabir. Kamu buat apa pun Tuhan Maha mengetahui. Kalau kamu buat tu perbuatan yang tak salah dari segi syarak, masyarakat nak cemuh kamu, biar mereka cemuh, Allah tahu kamu tak salah. Apa pun yang kamu buat, kalau masyarakat nak kritik, masyarakat nak mengata, masyarakat nak mengumpat, masyarakat nak apa pun, tapi kamu sebenarnya buat benda yang betul, Allah tahu apa yang kamu buat tu betul, kamu tak usah peduli apa orang nak kata. Kamu buat macam yang agama suruh, cukup. Firman Allah, wala junaha alaikum fima arrabtum bih min khitbatin nisa. Dan tiada mengapa atas kamu pada barang yang kamu sindir dengannya. Ni untuk orang laki-laki pula. Orang laki-laki yang tengok perempuan yang kematian suami ni. Dan tiada mengapa atas kamu orang laki-laki pada barang yang kamu sindir dengannya daripada meminang perempuan yang mati suami di dalam iddahnya itu. Orang laki-laki dalam menghadapi perempuan yang kematian suami, orang laki-laki dibenarkan untuk sindir. Sindir bukan pergi pilih perempuan tu. Sindir maksudnya pergi duk habang secara sindiran, kata kita ada minat dekat dia. Secara sindiran itu tidak salah. Lihat. Seperti katanya, contoh. Seperti kata laki-laki kepada perempuan yang kematian suami ni. Dia kata innaki jamilah. Maksudnya engkau cantik. Dia kata lagu tu okey lagi. Tak ada pasal-pasal. Lagu tu pergi jual ikan di rumah janda ni. Janda ni pun laki baru mati dalam sebulan aja, dia masih dalam iddah wafat lagi. Kita pergi jual ikan dekat dia. Dia main duk beli ikan, kita duk kata kat dia, ikan ni ikan baru kak lah. Tapi kak cantik. Tak lagi ikan tu dia perosok masuk dalam mulut, yang tu tanggung sendiri. Dari segi agama pergi kata lagu tu, dia kata tak salah. Sebab apa? Itu sindiran. Dan kak ni pun bila kenal lagu tu, bila kau ni tak ada main kata kak ni kira cantik, dia pun mau ada ingat satu macam, dia ni apa balik ikan tu biar busuk lagu tu, tak mesti apa duk fikir pasal kau ni apa hal main duk kata kat kau macam ni. Yang tu dia panggil sindiran. Sindiran itu tidak salah. Ataupun dia pergi kata, laki-laki ni pergi kata dekat perempuan yang kematian suami yang masih dalam iddah ni, dia kata wa man yajidu mithlak. Maksud dia siapa dapat semacam kau. Maksud dia betul lah siapa dapat hal lepas ni. Yang ni nampak cantik sikit. Dia pergi kata wa man yajidu mithlak. Dia kata betul lah siapa dapat kau lepas pada ni. Baik. Perempuan ni pun baik.
Lain macam dia kata. Itu kata tu ada makna. Ada makna. Ataupun dia kata, dan kata dia rubba raghibin fik. Ni hak laki-laki ni, dia kata dekat perempuan ni, rubba raghibin fik. Dia kata banyak orang gemar pada engkau. Dia lagu macam nak jadi postman karat lagu tu. Dia pergi abang. Dia kata, kak tahu tak? Dia kata, ramai orang duk syok kat kak. Itu mai tu bunyi lagu tu juga. Kak dia kata, saya duk dengar merata. Dia duk sembang pasal kak ya. Dia ni pun, baru sebulan ni. Fahamlah bahawa itu adalah kata-kata sindiran. Sindiran yang macam tu, tak salah dari segi agama. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia sebut tu, memang dengan tujuan, dia suka dan dia teringin nak meminang kau tu, sampai kau tu habis haidah esok ni. Dengan tujuan yang macam tu, tidak mengapa. Firman Allah, au aknantum fi anfusikum, ataupun kamu sembunyi pada dalam hati kamu qasad nikah mereka itu, ataupun tak pi kata apa, duk simpan aja dalam hati. Apa pun tak kata. Kod pipi nak kata rubba raghibin fik, dia kata banyak orang suka kat hang pun tak kata, apa pun tak kata. Cumanya bila pi jual ikan, kau tu beli ikan lagu duk bagi 50% punya harga. Tapi tak cakap apa. Biasa-biasa ikan pelotan ni duk jual sekilo berapa? Kata-kata apilah, kata RM20. Tak bakal saya bagi RM5 sudah. Dia ni pun duk ingat 20 jadi 5 ni jarang orang menyaga macam ni. Ni RM5 ada makna ni dia kata. Lagu ni pun tak faham. Allah mengetahui. Dia ni ada minat kata tak minat, Tuhan mengetahui. Nabi duk kata lagu tadi ni pasal lagu tak terbit di mulut. Pi buat cara lagu ni. Pi jual kapet ni kalau nak kira $250 kah? Tak bakal saya bagi RM50 sudah. Tak kontu, tak tawang, tak apa, lagu terus potong bagi RM50 lagu tu aja. Dia ni pun risau. Kapet tu pun tak orang dipakai, duk gulung pun beli belakang pintu aja. Takut nak pakai. Ada makna. Lagu tu pun tak apa. Dia kata, au aknantum fi anfusikum, atau kamu sembunyi pada dalam hati kamu qasad nikah mereka itu, simpan. Dia dengan Allah Ta'ala je tahu. Tunggu perempuan ni habis iddah baru dia nak lompat bina abang. Kata dia mau kat perempuan ni. Firman Allah, alimallahu annakum satazkurunahunna. Telah ketahui oleh Allah Ta'ala bahawasanya kamu lagi menyebut kamu akan dia dengan meminang. Allah tahu bahawa kamu satu hari akan meminang dia. Tuhan tahu. Kita punya kemahuan, kita punya kecenderungan, kita punya minat, Tuhan tahu. Maka harus bagi kamu dengan sindiran itu. Macam yang disebutkan tadi, itu tidak salah. Bahkan agama membenarkan sindiran yang seumpama itu. Firman Allah, walakin la tuwa'iduhunna sirra. Akan tetapi jangan kamu janji akan mereka itu dengan sebut nikah yang sharih. Tak boleh dicakap terang-terang, tak boleh. Orang perempuan tu baru kematian suami sebulan. Dia kena duduk dalam iddah selama 4 bulan 10 hari. Lambat lagi. Dia ada 3 bulan 10 hari lagi tempoh dia nak kena beriddah. Kita pi cakap cara terus terang. Tak boleh. Agama kata salah. Dalam tafsir dia kata dia bawa main macam-macam contoh. Di antaranya laki-laki ni kata dekat dia, janji jangan kahwin dengan orang lain, ataupun aku pasti akan kahwin dengan hang. Tak boleh. Dia kata itu terlalu direct. Baru sebulan suami dia ni mati, kita langkah-langkah pergi abang kat dia, hang jangan duk kahwin dengan orang lain. Apa itu bukan sindiang dah tu, tukar dah. Kan dia pergi kat perempuan ni, dia kata laki hang baru mati sebulan kan, aku nak abang kang satu ya. Jangan duk gatai menikah dengan orang lain. Jangan duk gatai menikah dengan orang lain. Bila kata lagu tu kira terlalu direct. Terlalu direct salah, tak boleh. Kita tak boleh dikata lagu tu dekat orang perempuan yang berada di dalam iddah mati suami. Tak boleh. Ataupun dia pergi kata, aku garanti kahwin dengan hang. Dia pergi kata, itu lagi tak boleh. Itu lagi direct. Maka itu dilarang oleh agama. Tuhan kata, walakin la tuwa'iduhunna sirra. Akan tetapi jangan kamu janji akan mereka itu dengan sebut nikah yang sharih, nikah yang terang. Tak boleh. Hanya sindir sahaja yang dibenarkan. Firman Allah, illa an taqulu qawlan ma'rufa. Melainkan berkata akan kamu perkataan yang baik-baik daripada ta'rid. Ta'rid makna dia sindiran. Tiada dengan tasrih, tidak dengan secara direct dan jelas.
sindir, meminang tiada dengan sarih. Ataupun dalam kitab fiqh dia bawa contoh. Laki-laki ni pergi kata kat perempuan tu, dia kata kalau hang nak kahwin, beritahu kat saya dulu. Ini indirect. Dia kata esok-esok ni kalau kata nak kahwin, abang kat saya dulu. Perempuan ni pun kena faham lah. Pasal apa pula, bukan pak aku nak suruh pergi duduk abang kat dia. Kalau bukan pak nak jadi apa? Ini ada makna juga dia. Ada makna macam tu tak apa. Firman Allah, wala ta'zimu uqdatan nikah hatta tablughal kitabu ajalah. Dan jangan kamu azam atas akad nikah sehingga sampai iddah itu akan masuk. Jangan kamu sekali-kali pergi nak menikah dengan dia sedangkan iddah tak habis lagi. Tak boleh. 4 bulan 10 hari. Duk dengar kata ada orang duk main duk sindiak dia ni banyak dah. Dia takut terlepas, dia takut tak dapat kat dia. Baru 3 bulan 10 hari dia pergi buat lagu mana ke bawa pergi menikah dah janda ni. Jangan siapa-siapa cuba pergi menikah dengan perempuan yang belum tamat iddah dia. Tak boleh. Kalau agama kata 4 bulan 4 ashhurin wa 10, kalau dia kata 4 bulan 10 hari, mesti 4 bulan 10 hari komplit baru boleh menikah dengan dia. Terawih sehari pun tak mau, terawih tak mau. Dia mesti komplit tempoh iddah 4 bulan 10 hari. Mesti komplit tempoh tu baru boleh. Kata jumhur ulama, kalau sekiranya menikah juga sedangkan perempuan ini di dalam masa iddah, maka ijma' ulama kata tidak sah nikah yang dilakukan di dalam iddah. Tak sah. Iddah dia 4 bulan 10 hari. Baru 4 bulan, ada 10 hari lagi. Dia ni dah tak boleh tunggu dah. Dia duduk takut kawan lain masuk dan sebagainya. Dia pergi pelari perempuan janda ni, wapi siam, pergi menikah di sana. Sedangkan tak cukup lagi 10 hari iddah wafat yang mesti dipenuhi oleh perempuan ni. Dia pergi menikah sedangkan iddah tak komplit, iddah tak cukup lagi. Kata jumhur ulama, bahkan menjadi ijma' di kalangan ulama semua, tak sah nikah tu. Kemudian apa jadi? Kalau nikah juga, kata jumhur ulama, mereka ni wajib dipisahkan. Wajib dipisahkan. Laki-laki perempuan menikah sedangkan perempuan di dalam tempoh iddah lagi, mereka ni wajib dipisahkan. Tak boleh jadi laki bini. Perempuan ni balik, sempurnakan iddah dia bagi habis juga. Lepas tu baru laki-laki ni kena main meminang dia, lepas tu barulah boleh menikah dengan dia. Tak boleh, kalau dia duduk juga tak boleh. Nikah tu tak sah, mereka wajib dipisahkan. Ini jangan buat main-main. Dalam agama benda-benda macam ni jangan buat main-main. Kita jangan duk nampak kita duk langgar ayat hudud, ayat apa aja berdosa. Kadang ayat macam ni kita tak nampak. Ayat macam ni hukum. Ini juga hudud. Ini juga hudud dalam maksud kata sempadan Allah. Allah meletakkan takat ni halal, balik ni haram. Maka kita jangan sekali-kali langkah walaupun satu hun lepas daripada sempadan yang diletak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kata tekat tu, kita langkah pis jengkai pun tak boleh. Kalau dia kata 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari. Kita ambil 4 bulan 9 hari pun tak boleh. Dia kena komplit macam yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui akan barang yang di dalam hati kamu. Maka takutlah olehmu akan Allah daripada iqab dan siksa. Tuhan kata jaga baik-baik apa yang ada dalam hati hamba Tuhan tahu. Ini satu amaran yang sangat berbahaya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tahu apa yang ada dalam hati. Hati kita tuan-tuan jangan buat macam. Mulut kita boleh bercakap kalau walaupun hati kita ingat B. Mulut kita boleh kata suka walaupun hati kita tak suka. Muka kita boleh tunjuk senyum walaupun hati kita masam. Tapi kita kena ingat satu, Tuhan kata wa'lamu, ketahuilah annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kamu. Dengan orang tuan-tuan kita boleh bohong. Kita boleh tunjuk muka manis walaupun hati kita masam dengan dia. Kita boleh tunjuk muka manis. Dengan Tuhan kita tak boleh bohong. Dengan Tuhan kita buat muka manis, hati kita masam. Tuhan tahu hati kita masam. Maka dalam soal agama, jangan buat main-main. Jangan zahir tunjuk kata kita ikut agama, batin kita menentang agama. Jangan buat macam tu. Sebab Tuhan tahu sebenar-benar pendirian kita menyokong ataupun menentang agama.
Maka Allah Subhanahu wa taala bagi amaran, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Di hujung tu Tuhan kata pula, maka hendaklah takut oleh kamu akan dia, yakni akan Allah, daripada iqab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dengan manusia kita boleh selamat kalau kita bermuka-muka. Dengan Allah kita tak akan selamat kalau kita bermuka-muka, sebab Allah tahu isi hati kita. Maka Allah menyediakan siksa yang padan dengan perbuatan kita bermuka-muka itu. Firman Allah, wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan yang amat mengampuni dosa kamu, lagi amat halim, yakni dengan mentakhirkan iqab, siksa daripada yang mustahaknya. Allah Subhanahu wa taala kata, ketahuilah Allah Maha Pengampun. Kalau kita termasuk dalam golongan yang Allah sebut tadi, muka manis, hati matas. Tunjuk zahir, suka agama, hati menentang agama. Kalau kita jenis orang macam ni, Tuhan kata dalam ayat ni, wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah Allah Maha Pengampun. Cepat-cepat kita stop, kita reverse balik. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, ya Allah, aku terpedaya dengan hasutan syaitan. Maka kerana itu aku jadi orang yang bermuka-muka. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna. Maka tidak mengapa atas kamu jika kamu talak akan isteri kamu selama tiada kamu jimah akan mereka itu. Kalau satu orang menikah satu perempuan, lepas menikah satu perempuan berasa macam tertipu, belum sempat dia bersama dengan perempuan ni dia talak isteri ni. Dari segi agama itu perbuatan yang diharuskan, dibenarkan. Saya pernah cerita dekat tuan-tuan satu kes berlaku dulu. Duk kenal apa semua elok, menikah hari pertama, akad nikah apa semua, bini kata kat dia, abang jom keluar Ustaz. Abang jom keluar Ustaz, dia ada benda nak sembang dengan abang. Ada kata kita sembang dalam bilik. Bini ni kata tak mau nak keluar, tak mau sembang dalam bilik. Jom keluar Ustaz, nak kereta keluar. Dua lelaki bini baru menikah, baru akad nikah. Keluar pergi sampai sebelah jalan, bini ni kata kat dia. Dia kata, abang, kalau saya abang kat abang satu benda, abang jangan marah saya. Itu bunyi lagu ni tak jom. Laki ni kata, apa dia? Dah abang janji dulu jangan marah saya. Tak jom macam ni. Hang kena abang dulu baru aku boleh abang, marah tak marah. Dia kata lagu tu tak mau abang. Tak boleh. Hang dah kata nak abang, kena abang lah. Hang bukan ke friend aku, hang bini aku dah lah ni. Tak maulah dia buat sembunyi itu. Tak jom lah, hati dah tak jom lah. Tu tanya apa benda. Dia kata montir kita tepi jalan. Montir dia kata, abang saya tak ada rambut. Tak ada rambut. Dia kata, pasal lagu mana tuan-tuan? Kalau kita duduk tempat lelaki-lelaki tu, dengar dia abang tak ada rambut. Allah, tak ada rambut lagu mana tanya? Dia kata tak ada rambut. Hang buka nak tengok Allah tu juga. Bagi puas hati bang. Abang janji abang jangan tinggal saya. Tak mau, hang buka dulu, aku nak tengok dulu baru tahu nak tinggal tak tinggal. Buka kain kelumbung, morning. Jenis tak tumbuh rambut langsung ni, penyakit apa kan tak tumbuh rambut. Tengok tu masuk giang dengan kaki. Tarik balik di rumah perempuan ni, dia kata hang turun. Perempuan ni pun duk pegang tangan abang, jangan buat kat dia ni, hang turun. Dia kata apa pun hang turun dulu. Akad nikah rumah perempuan lah tadi. Dia kata hang turun. Abang jangan buat kat saya lagu ni abang apa tu. Aku kata hang turun tak gitu. Dia nak main 3 suku. Turun. Dia kata aku kata turun. Turun. Cunggit. Balik rumah mak dia. Sampai di rumah orang lelaki-lelaki baru nak kena lah. Duk penat balai, duk apa, duk seronok. Aku dah tak seronok dah. Dia parking kereta, naik dulu masuk dalam bilik, boom, tutup pintu. Rekas kereta main di rumah kita ni. Dengan mak dia, dengan pak dia, dengan anak seronok sekali main. Main masuk duduk pacak kepala pergi ke dinding. Sakit kepala. Wah, pula dah ada komen. Pak dia kata, ustaz ni ada masalah, minta mohon dah ganggu, nak minta pendapat ustaz. Dia kata apa? Dia kata kat anak dia hang cerita. Dia kata pak cerita. Dia tak boleh cerita lah. Pak dia baru nak cerita, dia nak geluk cerita sama.
Jadi dia kata, Pak dia cerita, Pak baru nak cerita, dia nak cerita sama. Dia kata, Ustaz, lah lagu mana Ustaz? Bohong saya hidup-hidup. Kepala botak. Dia kata, kacau. Tuan-tuan, kita dengar pun susah macam ni kata kan. Patut tak patut kita gelak kat dia? Tak patut. Tapi kesian kat dia buat lah. Tapi awak buat pergi jadi lagu ni. Lah Ustaz, dia kata Ustaz cerita kat saya macam mana. Ustaz abang kat saya macam mana saya nak buat. Ni bohong saya ni, bohong. Dia kata lagu tu. Susah lah. Dia kata tak lah lagu ni. Hang suka tak kat dia? Tak, dulu suka. Betul kat dia kan? Dulu tak tahu lagi. Tak. Hampa menikah ni kira orang tua-tua atong kah hampa suka sama suka? Dulu suka. Dia kata. Dia tu nak main marah saya pasal apa? Saya bukan ada takut apa dengan hang punya masalah. Hang cuma main nak minta pandangan saja. Buat cara nak minta pandangan lah. Kan? Tapi kita fahamlah masalah dia. Bukan apa dia rasa tertipu. Rasa tertipu. Ni ayat dia. Ni ayat kita nak baca ni ayat ni lah. Agama bagilah. Agama kata la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna. Tidak mengapa atas kamu jika kamu talak isteri kamu selama tiada kamu jima akan mereka itu. Belum jadi apa-apa lagi, baru akad nikah aja tiba-tiba pergi keluar benda macam ni. Nak cerai bang bini masa tu salah tak salah? Dari segi agama dia kata la junah, tidak ada salah. Pasal apa? Pasal dia menikah mula bukan dengan niat nak penayang perempuan ni dah. Tak ada niat tu. Dia menikah memang nak diri rumah tangga elok dan sebagainya. Kendiannya timbul masalah ni. Bila timbul masalah ni, adakah Islam nak paksa laki-laki ni suruh terus juga jadi suami dia dalam keadaan hati dah tak ada? Maka Islam berlaku adil. Islam berlaku adil lah ni lagu ni. Hampa boleh settle. Kalau hampa tak boleh settle benda ni sehingga terpaksa bawa kepada satu penyelesaian bercerai balik, itu Islam. Jadi tak boleh tanya saya tak boleh buat keputusan bagi pihak you. Kata you kena buat keputusan sebab ini rumah tangga you. Tak, dia kata saya nak tanya Ustaz, kalau bini Ustaz macam tu macam mana? Dia kata ni main kata. Dia kata masalahnya bini saya tidak macam tu. Kan, tapi kita tahu lah dia emosional lah masa tu dia marah. Baru tadi akad nikah, belah pagi, petang dia main lompat macam tu. Tapi kita nak kata apa? Kita kata lah macam ni lah. Kalau susah nak cakap lah. Kita kata kalau ada sikit timbang rasa, apa salah itu juga lah rumah tangga ni. Kalau Ustaz tak sanggup, dia rumah lagu tu. Tak tanya saya lah. Kalau kata ada timbang rasa, dah kenal hati budi dua orang dan sebagainya, apa salahnya terus. Kalau dah rasa tak boleh, buat keputusan. Kita nak kata suruh cerai itu tak boleh lah. Agama tak suruh kita pergi bagi jalan suruh orang cerai. Kata lagu tu. Jadi dia tak puas hati, dia nak suruh kita buat keputusan. Tak mungkin kita buat keputusan bagi pihak dia, tak mungkin. Jadi kita lepas dah dia juga. Inilah yang disebut oleh agama. Kalau sekiranya berlaku kes yang macam ni, maka perceraian itu tidak dilarang oleh agama. Firman Allah, au tafridu lahunna faridah. Ataupun belum kamu fardu mahar bagi mereka itu akan sebagai fardu pada nikah takwid. Artinya tiada dosa dan tiada mahar. Maka menikah perempuan tiada sebut mahar. Apabila talak oleh suaminya sebelum dukhul, maka tiada wajib mahar dan tiada berdosa, tetapi wajib muta'ah sahaja. Kalau sekiranya suami ini cerai bini dia, sedangkan mahar pun belum diputuskan lagi, mas kahwin tak wajib disebut di dalam akad. Kalau bapa budak perempuan ni kata aku nikahkan kau dengan anak aku, dia kata banyak tu laki-laki ni kata aku terima nikahnya, nikah sah. Walaupun pak dia tak sebut aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku, nama Polan bin Polan dengan mas kahwinnya apa-apa tak sebut. Dia cuma kata aku nikahkan hang dengan anak perempuan aku yang ni. Dia tunjuk anak perempuan tu dari depan tu. Laki-laki ni kata aku terima, sah nikah. Maknanya sebut mahar di dalam majlis akad itu bukan benda yang rukun, tak mesti sebut. Katalah mereka ni menikah sedangkan mahar belum diputuskan lagi. Berapa duit nak buat duit mas kahwin belum putih lagi. Majlis akad nikah apa semua dah buat, dah selesai dah semua, tahu nak cerai.
Jadi bila nak bercerai dalam keadaan mah kahwin belum ditentukan lagi ni, kira lagu mana? Dia kata tak apa. Perceraian masih boleh dilakukan, dan mas kahwin ni dia kata adalah satu benda yang tidak disyaratkan sebut di dalam majlis akad. Apabila ditalak oleh suaminya sebelum dukhul, maka tiada wajib mahar dan tiada berdosa. Kalau menikah belum berlaku persetubuhan suami isteri, mahar tak wajib bayar. Mahar tak wajib bayar, dan perceraian itu tidak berdosa. Bercerai itu tidak jadi salah, tetapi dia kata wajib mut'ah sahaja. Wajib bayar satu bentuk macam sagu hati, ataupun dalam bahasa yang kasang sikit, dia kata pampasan. Oleh kerana dah buat dah kenuri akad nikah, dah buat dah, lepas itu tiba-tiba tak jadi suami isteri, maka untuk nak menghiburkan hati, maka bayar sedikit mut'ah, sedikit sagu hati, laki-laki bayar kepada perempuan ni. Kadar mut'ah tidak ditentukan oleh agama. Kadar berapa nak bayar dekat perempuan ni tak ditentukan oleh agama. Bahkan perbahasan panjang, ada yang kata boleh dibayar dalam bentuk RM2. Nak bagi RM10,000 pun tak apa, nak bagi RM5,000 pun tak apa, nak bagi RM500 pun tak apa, nak bagi RM50 pun tak apa. Dalam bentuk duit pun boleh, ataupun bagi dalam bentuk pakaian. Bagi kat dia baju kurung sepersalinan misalnya juga okey. Bagi apa juga benda, bagi benda yang berharga, maka itu dianggap sebagai mut'ah. Itu sebagai apa? Nak bagi elok. Perceraian tu pihak bagi jadi elok, tidak nampak perceraian yang berlaku dalam keadaan yang tak elok. Firman Allah, wa matti'uhunna, dan beri mut'ah oleh kamu akan mereka itu. Bagi dekat orang perempuan ni mut'ah. 'Alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri itu. Bukan muqtiri, tak betul. 'Alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri. Alif lam mim qaf ta ra. Al muqtir, tu dia tidak tulis. 'Alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh. Atas orang kaya ikut kadar kemampuan dia, dan atas orang miskin ikut kadar kemampuan dia. Kalau sekiranya laki-laki ni orang kaya, dah menikah dah, lepas tu berasa macam tertipu ke, berasa tak puas hati macam mana ke, apa ke, anak seronok misalnya duduk mengaji di London, perempuan ni duduk di Penang. Jadi keluarga duk kira bagi. Keluarga kira setuju sampailah hari akad nikah. Anak seronok balik daripada London, balik mai akad nikah. Lepas akad nikah baru masuk tengok dia punya bini dia. Masuk tengok tak kenal. Dia tak pernah tengok. Itulah baru tengok. Masuk tengok. Allah, dia kata tak berkenan. Keluar pergi jumpa pak dia. Dia kata apa pak kira kat saya ni. Apa dia kata itu tanya, kata okey. Dia kata saya ada ingat pak duk cari hal lagu, pak duk cari kat abang-abang dah dulu ni. Dia kata saya tengok kat ipang saya nampak orang. Dia kata ni apa saya pak pergi cari lagu ni. Dia tak puas hati dengan pilihan pak dia. Akan nikah dah, baru tengok tak puas hati. Jadi dia kata pak cerita dia lagu ni pak, saya tak mau. Pak dia kata hanya duk buat lagu tu, ni aku malu sekampung. Sekampung kan 2 kampung tu pak punya hal. Saya tak mau. Dia bila buat lagu tu, pak dan tidak main pak nak sembang sikit. Sembang boleh, tapi tak mau juga. Dia kata pak video abang lagu tu, lagu ni budak ni bagus, mak pak dia orang bagus tak bagus tu saya tak tahu. Saya tak mau kat budak ni. Dia kata pak jangan duk pasal saya lari balik London, dia tak mau balik mai dah, baru pak dia kata jangan. Macam tu penyakit jadi. Ada jadi tuan-tuan, benda-benda macam ni ada jadi. Macam mana nak buat? Okey, cerai balik. Cerai balik itu tak salah, tapi nak bagi elok supaya jangan jadi sumbin, jangan jadi rosak hubungan antara laki-laki dengan belah perempuan dan sebagainya, maka Islam menganjurkan bagi satu bentuk sagu hati, bagi pampasan, bagi sedikit duit, bagi sedikit benda untuk nak bagi benda ni tak jadi tak elok. Bagi sikit. Maka bagi mengikut kadar laki-laki ni. Kalau dia orang berada ada duit, okeylah, tak apalah, ni oleh kerana kami punya silap ke apa, kalau betul ni nak bagi ke RM100,000. RM100,000 belah perempuan tu kata boleh dengar. Dia temu jadi 3-4 kali macam ni pun cantik. Dia kata lah lagu ni kami pun bukan orang ada duit apa semua, lah bagi RM1,000. RM1,000 belah perempuan tu pun tak ada pilihan lah, cerai tu ada di tangan suami.
terima juga, tapi muka heret sikit. Muka heret sikit, apalah lain kali tengoklah pergi. Kan? Muta'ah ni bertujuan apa? Bertujuan nak mengelak daripada jadi sumbin yang keterlaluan di antara pihak laki-laki dan perempuan. Firman Allah, mata'an bil ma'ruf. Akan muta'ah dengan kebaikan. Bagi itu dengan tujuan kebaikan. Haqqan 'alal muhsinin. Akan muta'ah yang sebenar kena atas orang yang muttaqin, yang taat akan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, dia kalau apa pun dia bagi jadi elok. Kita kalau ada takwa dalam hati tentang kita, tak mau bergaduh dengan orang. Di antara ciri takwa ialah kita tak suka bergaduh dengan orang. Itu takwa. Ada takwa dalam hati. Kita nak tambah rumah. Kita beli rumah, lepas tu berasa rumah tu sempit sikit, kita anak ramai, nak tambah sikit, nak buat bilik belah depan tu sikit, dapur nak tarik bagi luas sikit. Panggil satu tukang mai buat. Kita ni duk ingat, ambil tukang orang kita lah, senang. Daripada duk pergi ambil Cina ke apa ke semua, kita ambil orang kita. Orang kita, yang kata orang kita ni, dia buat. Kita yang bukan tukang rumah ni pun tengok, kita tahu. Awak nampak dinding ni kiat, meledin tu macam ni. Kita bukan tukang rumah, tapi mata kita tengok pun nampak dinding tu meledin. Kita kata ada dekat dia, dinding hang ni tak nampak meledin ke? Dia kata batu nak meledin ni, dia cakap pandai. Cakap pandai tak buat, hang buat. Buat bila buah tingkap, tahulah meledin tak meledin. Bila buah frame tingkap, dia satu macam dia tarik. Kita mula nak ingat. Kita kata, dia kata dah dulu, saya tengok pun saya tahu dinding ni tak sama. Tengok apa jadi tingkap tak lebok. Bila kita duk ingat kat dia tuang terus tak main buat kerja rumah kita. Ini hak duk ada ni cantik macam ni. Dia terus tak main. Tak main dengan rumah kita dinding, dia kata reban lah. Dengan hak ni dia buat kiat. Dengan dia tuang tak tahu pergi ke mana. Dengan kita duk tidur pun tak boleh nak lena, aku kawang lompat masuk dalam rumah. Ini nak jadi rambut kita lurus. Kita pergi cari dia, tengok kereta duk ada, motor duk ada, anak abang tak ada. Ni nak jadi kacau. Kita lompat pergi pegang dia tengah jalan. Pegang dia kata ni macam mana rumah saya, dia buat nak berkeli dengan kita pula. La ilaha illallah. Yang duit kita jaga ambil dulu dah. Yang rumah dia ditinggal lagu tu. Tuan-tuan, ni cerita saya ni adalah 2-3 orang daripada tuan-tuan yang berpengalaman kena. Ada benda macam ni duk jadi dalam masyarakat. Habis nak buat macam mana? Dalam kita pun benda tak settle. Dia nak buat ke, dia dah tak mau buat dah ke pun dia tak abang. Kita nak pergi tukang lemai tak lagi. Benda ni duk ada bawah tangan dia lagi. Tak lagi dia salah kita pula. Pasal kontrak duk ada dengan dia, kita pergi panggil orang lemai buat. Kita nak pergi tanya dia, hang nak buat bagi habis ke, tak ke, dia tak mau cakap dengan kita. Ni buat ke mana? Kalau kita orang yang ada takwa, kita pergi jumpa dia, kata dalam macam ni, saya pun tak mau apa, saya pun tak mau masalah, saya pun tak mau hang ada masalah. Lah ambil lagi 1000 lagi ambil. Kira kita pun kita ni lah. Duit hak lepas hang gagal dah tu pun selamatkan lah. Aku tambah lagi 1000 lagi kan. 1000 ni tujuan dia apa tuan-tuan? Nak bagi dia tak pergi bercakap kat orang lain. Sebab dia tak akan kata dia salah. Dia akan kata kita salah. Pasal apa? Pasal dia nak menjaga. Dia tak mau menjaga, dia rosak. Supaya benda ni tak jadi tak elok, kita pergi bagi lagi 1000 kat dia. Lah ni lagu ni lah, kira aku pun tak mau simpan hati apa dengan hang pun kira jangan apa kat aku, nak ambil 1000 lagi. Baru kita pergi ambil tukang lain, main suruh buat lain. Katok balik dinding hak meledin ni, buat lain apa semua bagi jadi elok. Kalau orang yang ada takwa dalam hati dia, tak mau bergaduh. Tak mau bergaduh. Dia pergi cari jalan terbaik. Walaupun duit aku hang dah advance ambil dah, tak apalah. Aku bagi lagi 1000 kang. Tak apa, tutup orang cerita ni. Aku pun tak mau kata apa kang, hang pun jangan kata apa kat aku. Islam rupa-rupanya dia ajak macam ni. Dah jadi dah menikah, akad nikah apa semua selesai, kemudian ada masalah timbul. Masalah timbul lagu mana pun, walaupun masalah tu timbul daripada pihak perempuan, tak apa, laki-laki bagi muta'ah kat dia. Tak apalah kita tutup benda ni elok-elok, nak ambil lah yang ni, pun minta maaf lah kerana benda ni tak jadi. Pasal apa tak jadi apa semua kita tak sembang. Sembang pun jadi berkelahi. Cuma tak ada jodoh antara kita, nak ambil duit bagi dia. Cukup. Ini yang Islam suruh. Firman Allah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum. Dan jika kamu talak akan mereka, yakni akan isteri-isteri kamu, dan sesungguhnya telah kamu fardu, yakni telah kamu tentukan bagi mereka itu mahar akan sebagai fardu. Ini pula kes dah tentu dah mahar berapa. Misalnya kata mas kahwin 1000.
Masa akad nikah tu, Pak Mentua kata, aku nikahkan kau dengan anak aku dengan mas kahwinnya RM1,000. Sebut dah RM1,000. Maka wajib setengah daripada barang yang telah kamu perlukan itu. Kalau dah sebut, maka setengah daripada jumlah mahar itu bagi dekat perempuan ni. Bagi kat dia. Sebut tadi kata mahar, mas kahwin RM1,000, bagi kat dia. Oleh kerana berlaku perceraian di antara suami isteri ni. Firman Allah, illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Melainkan bahawa memaaf oleh mereka itu, yakni isteri, atau memaaf oleh suami dengan tangannya akad nikah itu. Ataupun dia kata kalau nak jadi cantik lagi, laki-laki dengan perempuan dah menikah dah, akad nikah apa semua selesai. Lepas selesai akad nikah, suami masuk-masuk tengok bini tak berkenan. Bila tak berkenan, mahar sebut, mahar kahwin sebut kata RM1,000. Sepatutnya laki-laki kena bayar setengah. Bila jadi perceraian, bayar RM500 ke perempuan ni. Bila nak bayar RM500, perempuan ni kata tak apalah, saya RM500 pun saya tak mau, saya terima. Takdir kita tak ada jodoh, tak payah bayar apa kat saya. Perempuan yang bersifat macam ni, dia kata tak payah bayar apa kat saya, tak jadi pun tak apa. Perempuan itu perempuan yang baik, dia kata. Ataupun laki-laki ni sepatutnya dia bayar RM500, setengah daripada mas kahwin, tapi dia bagi semua. Oleh kerana dalam akad tadi sebut kata mas kahwin RM1,000, saya bagi RM1,000. Dia gentleman, saya bagi RM1,000. Maka ini laki-laki yang baik. Maknanya siapa yang mengalah, orang ini baik dalam agama. Kalau perempuan mengalah, dia kata tak payahlah, muta'ah pun tak payah bagi, mas kahwin setengah pun tak payah bagi, tak apalah, dah kita tak ada jodoh, cerai saja, habis cerita kita ni. Dia bersikap macam tu, dia perempuan yang baik. Kalau laki-laki pula bersikap macam mana, dia kata mas kahwin tadi sebut kata RM1,000, aku dah tak jadi dengan hang, patut aku bayar RM500 saja, tapi aku bayar RM1,000 juga dekat hang. Dia macam tu. Laki-laki ni laki-laki yang baik. Siapa yang mengalah, ini orang baik. Agama dia kira begitu. Sama lah dalam kes biasa. Dalam kes biasa, antara kita ada hal pergi jadi masa muka. Ada hal pergi jadi masa muka. Bila A jumpa B, muka tak boleh nak senyum. Pasal apa? Pasal ada hal antara A dengan B. Agama kata apa? Agama kata orang hak mula mai bagi salam, yang ni orang baik. Orang hak mula mai bagi salam, maknanya orang yang mengalah. Orang yang mengalah tu orang baik dalam agama. Agama dia tak suka orang yang duk timing sombong ni. Agama tak suka. Kita duk kata tak salah, kita duk kata kita. Agama tak suka macam ni. Agama suka biar kita mengalah, tak apa. Kita pergi suat tangan kat dia. Assalamualaikum, kata, minta maaf lah, aku tak suka betul lah kita pergi jadi macam ni. Aku mau kita jadi macam dulu, kita kawan balik. Suat tangan dia. Dia hak mula pergi bagi salam, hak mula pergi suat tangan tu, ini orang agama suka. Tuan-tuan tengok spirit yang ada di dalam ajaran Islam macam mana. Spirit yang ada dalam ajaran Islam. Sama dengan kisah saya dua abang banyak kali. Nabi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar, mai satu orang maki Sayyidina Abu Bakar. Maki pam macam-macam kata dekat Sayyidina Abu Bakar, manusia yang terbaik dalam dunia ni. Nabi kata Abu Bakar ni manusia terbaik. Tiba-tiba dia kena maki. Pam Nabi boleh duduk ada sebelah. Nabi pun tak kata apa. Abu Bakar pun dia kata lagi dia sampai satu peringkat. Abu Bakar jawab. Bukan jawab maki balik. Abu Bakar cuma kata, apa yang kamu kata kat aku tu tak betul. Abu Bakar cuma kata banyak tu aja, apa yang kamu kata kat aku tu tak betul. Nabi bangkit. Ni apa cerita ni? Abu Bakar ni pula satu manusia yang cukup sensitif dengan perubahan Nabi. Kalau Nabi sedih, Abu Bakar 10 kali sedih. Kalau Nabi SAW menangis, Abu Bakar 10 kali akan menangis atas menangis Nabi itu. Kalau Nabi sakit, Abu Bakar 10 kali menanggung kesakitan lebih daripada sakit Nabi. Di Masjid Jelutong baru ni kita cerita macam mana masa hijrah Nabi SAW. Ketika Nabi dengan Abu Bakar duduk dalam Gua Sur. Nabi daripada Mekah ke Madinah transit di Gua Sur. Duduk di situ, keluar mai kalajengking. Nabi baru terlena masa tu kalajengking keluar. Abu Bakar nampak kalajengking keluar, dia tutup dengan tumit kaki dia di lubang kalajengking tu. Kena sengat sampai merah muka. Duk tahan sakit ni sampai bunyi mengerang suara. Nabi jaga.
Nabi tanya pasal apa hang, wahai Abu Bakar? Tak kata apa, duk tahan ni. Dia tak mau bunyi suara, takut Nabi jaga. Nabi tengok kaki dia duk tutup lubang. Nabi tarik kala jengking duk bergantung di kaki. Manusia macam ni, mai satu orang maki. Bila dia jawab aja, aku tak macam yang hang kata. Nabi bangkit. Abu Bakar rasa syok. Dia terus bangkit ikut Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ada tak kenal dengan aku? Nabi jawab apa kat dia? Nabi kata, tadi masa hang duk kena maki pom dengan diri tadi, aku dapat melihat Allah hantar malaikat mai keliling hang. Malaikat duk menafikan apa yang mereka kata. Walaupun manusia nampak macam hang dituduh salah, tetapi hakikatnya di sisi Allah, malaikat mai duk defend hang. Tapi bila hang mula jawab aja, malaikat meninggalkan hang. Nabi kata, aku tak mau duduk dengan orang yang malaikat pun tak mau duduk dengan dia. Apa tuan-tuan nak simpulkan hadis ni? Jaga baik-baik, hadis kita jangan simpul mengikut akal kita. Kita tak boleh simpul hadis berdasarkan pemikiran kita. Kesimpulan dia apa? Agama tak suruh kita pergi dundam lawan. Tak suruh. Biar pergi. Dia bercakap, bagi dia ada malaikat kiraman katibin, ada malaikat raqib dan atid. Malaikat tulis apa yang dia cakap. Kalau apa yang dia kata betul dan membawa kebaikan, mudah-mudahan dia dapat ganjaran kebaikan. Tapi kalau apa yang dia kata berasaskan kepada hati yang busuk kepada orang yang dia kata, berasaskan kepada hasad dengki kepada orang yang dia kata, berasaskan kepada iri hati kepada orang yang dia kata dan sebagainya, apa yang dia kata tu ditulis, direkod, dicatatkan sebagai kejahatan, dia kena jawab depan Tuhan. Dia tak terlepas. Islam macam tu. Islam tidak semua benda kita nak kena jawab. Maka Islam ni dia mengambil kaedah macam ni. Mengalah tak apa. Jangan kita zalim ke orang. Biar kita nampak macam kita kena zalim, tak apa. Daripada kita pergi buat zalim dekat orang, itu tanggungannya berat dan besar di depan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Tuan-tuan tengok ayat ni. Dia kata, dan bermula maaf kamu itu lebih hampir bagi takwa akan Allah, kerana insaf kepada Allah. Itu dia. Kita mengalah, kita bagi maaf dekat orang, aqrabu littaqwa, itu lebih hampir kepada takwa. Kita pergi challenge sombong, itu jauh daripada takwa. Kita memaafkan kesilapan orang dekat kita, kita hampir kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kamu lupa akan kebaikan antara kamu, yakni laki isteri dan ibu bapa keduanya. Itu dia. Agama pesan lagi, dia kata wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kamu lupa kebaikan antara kamu, yakni dia antara laki bini. Kita dah hidup suami isteri berapa lama? 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun dah hidup sebagai suami isteri. Takkan 10 tahun kita hidup suami isteri tak ada kebaikan pada bini kita ni? Takkan 10 tahun dia jadi bini kita tak ada kebaikan dia? Takkan 10 tahun kita jadi laki dia tak ada kebaikan kita? Keburukan, mana manusia pun ada keburukan. Tolak Nabi SAW. Lain daripada Nabi SAW ada keburukan. Cuma teruk tak teruk aja. Tapi keburukan ada sebagai manusia biasa. Senaraikan kebaikan, senaraikan keburukan. Kalau kebaikan banyak, panjang berjela-jela, keburukan satu dua ada yang dia buat, salahkah kita nak memaafkan keburukan dia? Laki-laki pun sopa, fikir balik, bini aku ni sampai tak ada baik langsung kah? Bini pun sopa, fikir balik, laki aku ni sampai tak ada baik langsung kah? Fikir balik, kita mengakui mana yang baik itu baik, yang tak baik itu tak baik. Cuma kita rasa nak kekal sebagai suami isteri, nampak tak boleh dah. Tak apa, biar perceraian berlaku secara elok. Banyak buat baik dekat aku tak lupa benda ni. Cuma kita nampak tak boleh nak duduk dah dalam satu kapal. Kita settle buat. Bercerai, tapi biar hubungan keduanya baik. Bahkan dia kata hubungan dia antara ibu bapa keduanya. Mak pak kita dengan mak pak bini kita, mereka pun biar hubungan berterusan. Walaupun rumah tangga kita tak kesampaian. Firman Allah, innallaha bima ta'maluna basir. Bahwasanya Allah Ta'ala dengan barang yang kamu buat itu Allah amat melihat. Maka membalas Allah akan kamu dengannya. Itu dia. Kita buat apa pun Tuhan tengok. Orang kita boleh tipu, Tuhan kita tak boleh tipu.
Depan orang kita boleh tunjuk, kata kita berjuang untuk Islam, kita ikhlas dalam perjuangan. Kita boleh tunjuk depan orang sebab orang tak nampak hati kita. Tapi Allah tahu betul-betul hang ikhlas ataupun tidak dalam perjuangan Islam ini. Allah tahu. Lebih kita takut pengetahuan Allah daripada pengetahuan manusia. Kalau manusia kata kita tak ikhlas pun, Allah kata kita ikhlas. Penilaian Allah itu penilaian yang mutlak. Tapi kalau kita tak ikhlas, manusia kata tak ikhlas, Allah pun tahu kita tak ikhlas, jahanam kita. Ini yang dia nak beritahu kat kita, innallaha bima ta'maluna basir. Bahwasanya Allah Ta'ala dengan barang yang kamu buat itu Allah amat melihat. Maka membalas Allah akan kamu dengannya. Lepas ni dia akan masuk ayat tentang sembahyang wusta. Sembahyang wusta. Firman Allah, hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Peliharalah olehmu akan sembahyang 5 waktu. Dan juga sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar. Lepas ni kita akan tengok ayat tentang perintah sembahyang, dan lepas ni dia akan mengikuti pula tentang ayat sembahyang ketakutan ataupun dia panggil salatul khauf. Sembahyang dalam keadaan perang misalnya, sembahyang dalam takut. Macam mana yang dikatakan sembahyang dalam ketakutan itu? Wallahu. Adakah tanggungjawab memilih pemimpin itu hanya sebagai ijtihad sahaja, dan adakah ia tak ada kena-mengena dengan agama serta tak ada kena-mengena dengan dosa dan pahala? Minta penjelasan. Soal pemimpin dalam Islam ini soal besar. Kita baru baca mukadimah di Masjid Tikam Batu baru ni. Nabi SAW sebut dalam hadis. Nabi kata, barang siapa yang dilantik sebagai pemimpin, barang siapa yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan dia menjadi pemimpin, yali ra'iyatan minal muslimin, pula dia diamanahkan untuk mentadbir urusan orang Islam. Fayamut, tiba-tiba dia mati ketika dia menjadi pemimpin, wa huwa ghashun lahum, sedangkan dia dalam keadaan menipu rakyat dia. Haramallahu alaihil jannah, Allah mengharamkan dia masuk syurga. Jadi soal pemimpin ini soal besar. Menjadi pemimpin adalah memilih untuk memikul amanah besar, dan memilih pemimpin juga adalah soal yang besar. Itu sebab kita tengok sahabat Nabi. Sahabat Nabi Amr bin Al-As, dia hidup 3 zaman. Ini saya cerita banyak kali juga hadis. Dia hidup 3 zaman. Zaman pertama, zaman dia benci Nabi. Sehingga kan dia kata kalau dia dapat Nabi masa zaman tu, dia tentu bunuh Nabi. Benci dia dekat Nabi ini meluak-luak. Dia kata nasib baiklah dia tak mati zaman tu, kalau tidak dia kekal dalam neraka. Allah bagi dekat dia peluang yang kedua. Dia jadi orang yang paling sayang dekat Nabi. Selepas daripada zaman benci tu, dia jumpa Nabi, dia kenal Nabi, dia sangat sayang dekat Nabi. Sehingga kan dia kata, kalau hampa tanya aku, suruh aku sifatkan macam mana rupa Nabi, aku tak boleh. Aku tak boleh nak sifat. Sebab mata aku tak lama melihat Nabi. Aku hanya melihat Nabi waktu Nabi tak tengok aku. Bila Nabi tengok aku tengok bawah. Pasal apa? Hormat aku dekat Nabi, sampai aku tak boleh nak bertentang mata dengan Nabi. Kalaulah Allah matikan aku masa tu, dia kata, betapalah besar rahmat Tuhan bagi kat aku. Tapi malamnya dia kata, aku tak mati pada zaman tu, aku panjang umur. Nabi wafat dulu, dan dia dilantik menjadi amir, jadi gubernur di satu tempat. Dan dia sakit semasa dia menjawat jawatan sebagai amir. Dia kata, aku tak tahu ni macam mana ni keadaan aku lah ni. Aku duk pegang, aku duk jawat jawatan sebagai amir, sebagai ketua. Aku tak tahu ni, aku jadi ketua ni, adakah aku ketua macam mana yang disuruh oleh Nabi ataupun tak. Kalaulah aku mati dalam tempoh masa aku duk pegang jawatan ni, aku tak tahu apa kesudahan aku di sisi Allah. Tentang tengok sahabat Nabi, dia dah dilantik jadi pemimpin, dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dia tak tunai amanah dia sebagai pemimpin. Sehingga kan dia pesan, dia kata, kalau aku mati, jangan ada orang perempuan yang menangis mengiringi jenazah aku.
Pasal apa? Pasal dia kata tak pasal tak lagi. Dengan kerana mereka pergi buat anak dia misalnya pergi teriak macam tu, dia kena azab dalam kubur. Ulama kata apa? Kalau sekiranya anak dia ni dia tak didik semasa dia atas dunia, maka anak ni jahil. Bila dia mati, anak ikut mayat dia pergi ke kubur dalam keadaan duk meratap menangis. Meratap menangis kerana jahil, tak tahu kata meratap menangis ni salah. Maka pak yang tak ajak anak ni terpaksa memikul dosa anak yang meratap menangis ni. Dia kata jangan ada orang-orang perempuan yang meratap menangis mengikut jenazahku ke kubur. Pasal apa? Pasal aku takut dosa aku sebagai pemimpin yang aku tak tunaikan amanah ni pun dah banyak dah, nak ditambah lagi dengan dosa yang macam ni. Aku tak mahu. Dia kata. Daripada situ kita faham tuan-tuan, menjadi pemimpin ni bukan satu tasyrif. Dia bukan satu kemegahan, bukan satu kebanggaan, bukan satu benda yang menyeronokkan. Tetapi menerima amanah menjadi pemimpin ni, kita menerima taklif. Kita menerima satu beban tugas atas belakang kita. Yang kalau sekiranya kita tak boleh tunai kehendak amanah itu, tak lepas kita depan Tuhan. Itu cerita dia. Jadi ini soal besar, ini soal berat. Jadi semua orang kena hati-hati dalam soal ini. Dan kita akan diminta bertanggungjawab di atas orang yang kita pilih. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada tersilap. Allah pelihara kita daripada diazab atas kesilapan yang kita buat itu. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Ya, cukup. Tak ada. Ya. Okey. Apa yuk? Itu sedap kan? Yang laki-laki dia kata sebab bukan yang ikan ni banyak bukan baca bukan apa peluang bukan berzina konsep dia sesuai seperti orang yang kata amanah pekerja yang memberikan dia penyelidikan dalam ruangan penyelidikan dalam takbiran memanipulasi dari bentuk tapi mengapa ini lagi bukan tak ada peraturan dia nak sedangkan bukan istilah peraturan ini soalan saya adakah bukan orang yang meledak yang tak perhatian ini cerita amar ma'ruf nahi munkar. Ada satu orang cikgu kita kata, dia tahu lah cikgu, dia tahu kata munkar itu berlaku, tapi dia tak cegah. Adakah dia dianggap bersubahat dengan munkar yang berlaku? Kalau dia tahu, bersubahat. Kalau dia tahu lah. Kalau dia tahu. Jadi jawapan dia tetap. Kalau dia tahu dan dia sengaja tak cegah, dia salah. Jadi dalam menghadapi soal cegah munkar ni, dalam hadis Nabi kata 3 lah. Sama ada yang pertama bin lisan, tegur lah. Abang betul-betul, ni hang buat ni tak betul.
hang buat tak betul ni boleh mai bala Tuhan. Bukan kalau mai bukan kena kat hang saja, dia kena kat semua orang. Itu peringkat pertama. Dia cegah secara lisan. Yang kedua, kalau sekiranya dia tak mampu, dia cegah dengan hati. Dia tak suka. Tapi dia satu orang yang kalau tak lagi ditegur, dia tu takut tak lagi dia jadi lagi buruk keadaan dan sebagainya apa semua. Tapi dia tak suka dengan kemungkaran yang jadi. Nabi kata, adhaful iman. Dia ada iman, tapi iman dia sangat lemah. Yang cantik dia kata, kalau dia satu orang yang ada kuasa. Ada kuasa, dalam erti kata dia boleh masuk campur dalam benda tu dan boleh menyelesaikan dengan kuasa dia. Maka mungkar itu dicegah dengan kuasa dia. Jadi saya tak tahulah kes ni merujuk kepada apa. Mungkin penyelewengan apa dia kata tadi. Penyelewengan duit ke apa, misalnya kita katalah. Penyelewengan duit. Dan dia tahu benda tu berlaku. Dia kena tengoklah peringkat mana dia boleh duduk. Kalau peringkat dia ada kuasa, dia jadi, kita kata pengerusi kepada badan yang menyeleweng ni. Maka dia ada kuasa untuk nak guna kuasa dia mencegah mungkar ni. Siapa yang buat mungkar ni? Katalah AJK dia buat mungkar. Dia ada kuasa, dengan kuasa dia buang AJK yang untuk buat penyelewengan ni. Itu yang terbaik. Kalau tidak, dia panggil kau tu nasihat. Kalau tidak pun adil. Tapi hati adalah selemah-lemah iman. Apa pun tuan-tuan, saya nak pesan satu benda lah. Dalam soal ni, Islam dia gini aja, prinsip dia. Dia ada satu dia panggil ad-da'wah, satu dia panggil al-bayyinah. Apabila kita nak kemukakan dakwaan kepada satu pihak, kita mesti ada al-bayyinah, kita mesti kena ada bukti. Kalau kita rasa kita cukup bukti dan bukti kita kukuh, kita boleh kemukakan dakwaan dan benda ni boleh diadili. Kan? Jadi Islam dia ada prinsip yang betul. Lebih baik kita ambil prinsip Islam. Kalau kita nampak dalam satu organisasi ada penyelewengan, masjid boleh jadi penyelewengan, tuan-tuan. Masjid boleh jadi penyelewengan. Duit masjid ni, siapa tahu betul-betul berapa duit orang duduk derma hari-hari. Tiap-tiap kali kuliah berapa duit masuk dalam tabung. Tiap-tiap hari jemaat berapa duit masuk dalam tabung. Siapa betul-betul tahu? Bukan ramai yang tahu. Ada setengah masjid, benda ni dia pelus. Habis sembahyang jemaat, kutip tabung, kubur satu tempat, benda hari seorang yang boleh kira di rumah. Berapa jumlah dia bagi tahu, orang lain kena terima. Itu agak kurang telus. Dan dia mengundang kepada banyak cakap-cakap. Walaupun dia buat kerja betul, tapi ada cakap-cakap di tepi-tepi ni. Jadi nak mengelakkan daripada tohmahan yang macam ni, bila habis sembahyang jemaat, kutip, jawatan kuasa dan juga orang yang bukan jawatan kuasa, kita panggil satu dua orang, main duduk sekali, lungguk semua duit, kira berapa, rekodkan elok-elok di depan saksi yang ada. Itu agak lebih telus dan lebih selamat daripada kena tohmah. Itu cara. Tapi itulah atas masjid masing-masing lah. Ada masjid dia jaga benda-benda macam ni, dia jaga. Pasal dia takut saat lagi ada loophole, orang boleh attack, orang boleh mempertikaikan kejujuran dia. Jadi dia tak mau ada ruang-ruang orang boleh pertikai dia. Maka dia jaga daripada awal. Tapi ada masjid, dia take for granted benda ni. Abalang fikirlah berapa orang kata kira betul lah. Kalau kawan tu betul sungguh, tak apalah, dia selamatlah daripada Tuhan, daripada azab Tuhan. Tapi kalau dia tak betul, dia pun berdosa. Satu, kemudian banyak loophole, banyak ruang untuk orang nak tohmah. Jadi gini sajalah. Dalam soal-soal yang macam ni, kita cari yang terbaik. Mesyuarat jawatan kuasa, kalau kata benda ni melibatkan masjid atau organisasi atau apa-apa, dalam mesyuarat jawatan kuasa, kita bincang apakah satu cara terbaik untuk kita nak mengelakkan daripada timbul suara-suara yang tak puas hati ni. Dan kita ikut cara tu. Dan kita elakkan daripada berlaku tak seronok, tuan-tuan. Banyak masjid, bila benda-benda macam ni timbul, dia jadi tak seronok. Kita main masjid, kita nak tenang hati. Tapi bila masjid sudah menjadi medan perbalahan, masjid dah tak jadi tempat yang kita rasa tenang bila nak beribadat. Kita tengok dia, kita syak wasangka, dia tengok kita, dia tak syok kat kita. Jadi suasana masjid sudah cemar. Elok, benda-benda macam ni elok. Kita jangan cari benda-benda yang boleh jadi masalah, kita elok. Kalau nampak nak jadi masalah. Jadi saya cadangkan benda ni biar lebih telus.
lebih terus. Mudah-mudahan masjid ini betul-betul menjadi masjid yang mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Silap banyak orang buat silap, cuma orang yang buat silap dan dia ditegur dan dia terima teguran itu orang paling baik. Kan orang buat silap banyak, tapi bila dia kena tegur, dia ubah bagi jadi baik. Dia orang yang paling baik. Tak ada manusia dalam dunia yang tak buat silap. Tapi kita kalau buat silap, bila ditegur kita melompat, melenting, kita tak boleh terima teguran, kita bersama-sama silap. Jadi tuan-tuan, kita mengaku kita manusia lemah, mana-mana silap kita perbaiki. Dan kita minta dekat sama-sama kita, kawan-kawan kita, kalau nampak sama-sama kita tak betul ke apa, tapi selontak cakap dia tu. Cadangkan yang terbaik untuk dia. Kadang-kadang 10 orang punya pandangan lebih baik daripada 2 orang punya pandangan. Dia duduk sembang dengan kawan dia 2 orang aja. Tapi kalau satu hari dia panggil 10 orang main, dia boleh dapat 10 pandangan lain, dia boleh pilih mana yang terbaik. Apa pun tuan-tuan, jangan ada pergaduhan. Tak mau, kita letih lah dengan pergaduhan, kita letih. Tuan-tuan tengok, bila kes apa nama Syekh Ahmad Yasin kena bunuh, apa nak kata? Ganti, Syekh Yasin diganti oleh Abdul Aziz. Kena juga, peluru berpandu juga kena. Tuan-tuan tengok kenyataan yang dibuat oleh apa nama Dr. Yusuf Al-Qardawi. Tuan-tuan tengok pandangan yang diberikan oleh Syekh Tantawi yang begitu kontroversi. Orang tu kata kat dia macam-macam pun. Tengok dalam kes apa nama Syekh Yasin mati, apa statement yang Tantawi buat. Dia satu orang yang sangat kontroversi. Orang tu kata kat dia macam-macam kan. Tapi bila main kes yang macam ni, kes Syekh Ahmad Yasin mati, apa statement yang dibuat oleh Syekh Tantawi? Dia pun kata satu ayat. Dia kata sudah sampai masa orang Islam duduk pada saf yang satu. Yang kita duduk jadi bola, duduk kena sepak di ujung padang. Pasal apa? Pasal kita tak duduk dalam satu saf. Saf itu maksudnya saf yang berdiri di atas Quran dan hadis Nabi. Itu saf dia. Saf yang duduk di atas Quran dan hadis Nabi. Quran kata apa, itu betul. Hadis kata apa, itu betul. Cakap-cakap yang mencanggahi Quran dan hadis Nabi, itu tak boleh. Kalau orang Islam satu dunia boleh duduk dalam saf yang macam ni, kita tak akan jadi macam tu jadilah. Berapa kali lagi orang Islam nak kena kutip cebisan daging pimpinan Islam yang mati macam ni. Berapa kali lagi kita nak jadi macam ni? Orang dua keluar gambar dalam internet macam-macam. Syekh Yasin, Syekh Ahmad Yasin, hancur badan tuan-tuan. Peluru berpandu 3 biji, sebiji kena tepat atas dia. Allah pelihara muka dia tuan-tuan. Kepala belakang pecah, badan semua pecah-pecah, putih-putih. Dia kata nampak tu peluru berpandu jatuh tu, nampak dia terpelanting jatuh daripada kursi dia. Kemudian main peluru satu lagi, nampak berkecai daging dia pergi lekat di dinding-dinding bangunan. Muka dia yang mulia Allah pelihara. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau negara Islam satu dunia tu ada satu saf, tak jadi benda ni. Yahudi minyak tu ya, keliling negara Arab. Pernah satu orang penulis tulis dalam makalah dia, dia kata kalau orang Arab yang ada di keliling tu pakat pergi ludah seorang sekali aja, banjir. Yang lihat orang Arab ni boleh membanjirkan tempat Yahudi duduk. Tapi apa nak buat? Tak boleh buat apa. Sidang damai sana, sidang damai sini, pi Casablanca, patah balik mai sini, pi hujung dunia sana, patah balik mai sini, seorang tu kena. Jadi kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kita di peringkat kita sini kurangkan rasa tak puas hati, pergeseran, selisih faham, kurangkan. Dalam erti kata apa? Wujudkan suasana nasihat menasihati. Kita bagi nasihat kat dia, dia pun kena lapang dada terima nasihat kita. Pakat-pakat pebetih sikit sebanyak. Pakat-pakat pebetih. InsyaAllah Allah bantu kita kalau kita ikhlas. Allah bantu kita insyaAllah. Tuan-tuan, dalam soal ni kita minta dekat Tuhan banyak-banyak. Minta Tuhan lembutkan hati semua orang. Lembutkan hati semua orang. Kadang-kadang kita tak boleh terima teguran ni kerana keras hatinya. Kadang apa? Kalau kita terima pun kita tak rugi apa. Tapi kita tak mau terima. Pasal apa? Pasal hati kita keras. Kita rasa menerima teguran itu menjatuhkan kita. Kita duk rasa lagu tu, kita tak boleh berbetul sampai bila-bila. Tapi kalau kita rasa teguran itu
boleh menguatkan kita. Kita kalau terima teguran yang baik, orang lagi hormat kita. Kan? Hadis Nabi kata ad-dinun nasihah. Agama ialah nasihat, menasihati. Dengan kita tahu, kita sendiri tahu betul-betul kita betul, kita tak betul. Tak betul, kita pun betul. InsyaAllah tuan-tuan, Allah lindungi kita daripada malapetaka yang mungkin timbul akibat daripada bergaduh dan berkelahi sesama kita. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين، وانصرنا على هؤلاء الذين يوعدوننا ويصدوننا عن سبيل الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.